Battle! Pull! Oh! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will present under subject DCC 30103 Highway and Traffic Engineering. Our lecturer name is Puan Nur Asiah binti Alias. The topic that we get is highway maintenance technique. I will start with maintenance of road furniture. Firstly, maintenance of sign. In the maintenance of sign, the following should be attended to: cleaning of sign, repainting component of sign assembly, aligning badly oriented or title post, and lastly, improving visibility of sign. Second is marking. Pavement marking are normally made with one or more of the following, such as paint with or without glass plates, embedded or pre-made, and then thermoplastics with or without reflective property. Next, we go through to maintenance of road drainage. Yang pertama ialah saliran jalan raya. Saliran jalan raya merupakan aspek penting bagi menentukan prestasi jalan raya. Terdapat dua cara air memasuki struktur jalan. Yang pertama, air menembusi permukaan secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, air yang jatuh ke atas jalan perlu dikawal. Seterusnya, objektif secara meluas bagi saliran jalan raya. Yang pertama, pencegahan air yang terkumpul di atas atau di tepi jalan. Yang kedua, memintas air tanah daripada memasuki struktur dari bawah. Yang ketiga, pencegahan hakisan tepi jalan, longkang, cerun tambak dan tepi jalan. Yang keempat pula, mengalirkan air sungai merentasi jalan raya dengan cara yang sesuai. Saliran permukaan jalan dipengaruhi oleh yang pertama, rentas jatuh, iaitu permukaan jalan dibina dan dikekalkan dengan kejatuhan silang untuk mengalirkan air terus ke longkang. Bahu jalan mestilah mempunyai kejatuhan silang yang lebih besar. Yang kedua ialah keadaan jalan. Keadaan jalan adalah untuk memastikan permukaan jalan tidak berlubang, lekukan dan retak, kerana air akan mudah merasap ke dalam struktur jalan yang akan menyebabkan kerosakan. Yang ketiga pula, paras bahu jalan. Air yang mengalir di sepanjang jalan akibat kecerunan jalan yang agak tinggi ataupun jatuhan silang yang tidak mencukupi. Untuk memastikan air terus ke longkang, kos yang diperlukan amat tinggi. Yang keempat, longkang pengikis. Longkang pengikis adalah untuk menghasilkan aliran air yang mudah. Ianya akan membawa air ke atas tambak ke lereng bukit. Struktur titisan yang dibina mestilah sesuai seperti tidak menyebabkan hakisan. Jarak yang diperlukan pada longkang tersebut ialah di antara 15 hingga 30 meter. Yang kelima ialah longkang tepi jalan. Ianya untuk mengumpul air di atas jalan raya. Yang kedua, untuk memintas air keluar daripada mengalir ke jalan. Yang keenam ialah parit dan saliran tidak boleh dilakukan tanpa longkang laluan utama. Longkang plumbum ini penting untuk mengambil dan membuang air. Seterusnya ialah longkang tangkap ataupun pemintas. Fungsi adalah untuk memintas air permukaan yang mengalir ke arah pemotongan jalan atau benteng pembentukan. Ianya menghalang air yang mengalir ke bawah saluran yang dipotong yang boleh menyebabkan hakisan yang teruk. Yang ke-8 ialah better drains. Cara longkang ke bawah saluran terlalu curam untuk membolehkan air mengalir. Longkang tersebut dialas dengan konkrit atau grouted stone. Saluran ini juga mungkin dipijak untuk memecahkan aliran air. Yang ke-9 ialah subsurface drain ataupun subsoil drain ataupun under drain. Disediakan untuk menurunkan paras air, terutamanya air yang terperangkap oleh bahan telap air. Longkang terdiri daripada paip lubang yang dikelilingi oleh batu. 4.3 Maintenance Method Roadside Areas.
Yang pertama adalah shoulder ataupun bahu jalan. Poin pertama ialah defect kepada halangan batu, pokok ataupun dahan pokok, timbunan tanah dan kenderaan ataupun serpihan terbiar. Punca utama adalah serpihan yang ditinggalkan oleh pengguna jalan raya. Jika diabaikan, pertama akan bahaya kepada pengguna jalan raya, yang kedua akan ada halangan aliran air dan laluan. Cara menangani adalah menghilangkan halangan tersebut. Poin kedua adalah defect kepada bahu jalan yang lebih tinggi daripada laluan pengangkutan. Punca utama ialah bahan permukaan jalan raya terkumpul di bahu jalan yang disebabkan oleh lalu lintas kenderaan atau air. Jika diabaikan, air di permukaan jalan bertakung di tepi jalan dan melemahkan turapan dan bahu jalan. Kedua, kemalangan mudah berlaku. Cara untuk menangani, bentuk ataupun gradekan semula permukaan bahu kepada tahap yang betul. Poin ketiga ialah bahu jalan lebih rendah daripada laluan pengangkutan. Poin keempat ialah defect kepada ruts or depression. Punca utama, lalu lintas berlaku di atas bahu jalan menyebabkan ianya menipis. Yang kedua, hakisan air pada bahu jalan telah ditindih menyebabkan bahu lebih rendah daripada turapan. Jika diabaikan, yang pertama, sokongan yang tidak mencukupi untuk turapan. Yang kedua, air mengumpul dan melembutkan bahu dan turapan asas. Yang ketiga, pinggir turapan akan pecah apabila tayar kenderaan melanggarnya. Ianya meningkatkan risiko kemalangan. Poin kelima ialah defect kepada tumbuh-tumbuhan tinggi di bahu jalan. Punca utama adalah rumput atau pokok dibiarkan tumbuh tanpa dicuci. Jika diabaikan, air di permukaan bertakung di pinggir jalan raya dan melemahkan turapan. Yang kedua, peningkatan kadar kebakaran pada musim kemarau. Cara menangani, kawalan tumbuhan, sentiasa potong rumput seperti dahan-dahan pokok. Yang kedua adalah drains ataupun longkang. Yang pertama adalah defect kepada halangan. Punca utama, pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, pokok tumbang, serpihan dan batu longgar. Jika diabaikan, longkang akan tersumbat. Cara menangani adalah dengan membuat pembersihan. Defect silting. Punca utama, invert slope is too flat. Air tidak dapat mengalir pada kelajuan yang mencukupi. Jika masalah ini diabaikan, longkang mungkin akan tersumbat. Cara untuk menanganinya, mendalamkan lagi longkang atau membuat longkang yang baru. C. Defect ponding in drains and on shoulders. Punca utama, keratan rentas longkang yang terlalu kecil, kecerunan longkang yang terlalu rata. Jika masalah ini diabaikan, bahan bahu jalan menjadi lebih lembut dan mudah terhakis. Turapan juga boleh tenggelam air. Cara untuk menanganinya, mendalamkan longkang, membuat longkang baru. D. Keratan rentas longkang musnah. Punca utama, lalu lintas kenderaan atau haiwan. Jika diabaikan, hakisan boleh bermula di aman aliran air melepasi bahagian tersumbat. Cara untuk menanganinya, membentuk semula atau menaik taraf saluran longkang. E. Invert and sides of drains are eroded. Punca utamanya, cerung songsang terlalu curam. Jika masalah ini diabaikan, air mengalir pada kelajuan tinggi dan mula menghakis tanah hingga menyebabkan longkang menjadi lebih dalam. Bahu jalan serta bahagian jalan raya boleh dihanyutkan. Cara untuk menanganinya, menaik tarafkan atau menjajarkan semula longkang. F. Lapisan longkang yang rosak. Punca utama, kualiti kerja pembinaan yang lemah, penjajaran yang lemah ataupun bahan mendadak dalam arah aliran. Jika diabaikan, apabila air yang mengalir sampai ke tanah yang dilindungi oleh lapisan, hakisan akan bermula. Jumlah tanah yang dihanyutkan menyebabkan lapisan itu rosak akibat kehilangan sokongan dan membawa kepada kemusnahan sepenuhnya. Cara menanganinya, membaiki lapisan dan menyusun semula longkang. Seterusnya, add drain outfall. Punca utama, air yang mengalir terlalu laju.
aliran terlalu tertumpu untuk ditentang oleh tanah di bahagian luar. Jika diabaikan, hakisan akan berterusan semula ke dalam parit dan bertambah di kawasan luar. Cara untuk menanganinya, yang pertama, mengurangkan aliran dan kelajuan air. Dengan ini, jajarkan semula longkang kepada kecerunan yang lebih rata. Yang kedua, mengurangkan impak semasa keluar. Pihak berwajib boleh membina penyebar aliran. Seterusnya, manholes and drainage pipes. Defek, air melimpah di lurang ataupun manhole. Punca utamanya, lurang atau paip bawah tanah tersumbat dan air tidak mengalir. Jika masalah ini diabaikan, banjir di bahu jalan atau jalan raya, sistem perparitan menjadi tidak berkesan. Cara untuk menanganinya, bersihkan semula lurang baik dan baiki paip bawah tanah. Kemudian, defek lurang ditutup dengan tanah dan tumbuh-tumbuhan. Punca utamanya, paras penutup lurang ditetapkan mungkin terlalu rendah. Jika diabaikan, kemungkinan sistem perparitan tersumbat di lurang akibat pengumpulan kelodak yang tidak dapat dikesan dalam lurang. Cara untuk menanganinya, bersihkan kawasan lurang. Ini merupakan contoh manhole ataupun lurang. Selain itu, maintenance of culvert and bridge. Defect, seating or debris blocking. Punca utama, pembentung dibina terlalu rendah sehingga bahan dari dasar sungai mendap di dalam pembentung. Jika diabaikan, air banjir tidak dapat mengalir hingga menyebabkan air melimpahi benteng jalan. Cara untuk menanganinya, pembersihan dilakukan pada bentung supaya air dapat mengalir. Defek seterusnya, cracks. Punca utamanya adalah endapan tanah di bawah pembentung. Jika diabaikan, serta minor hanya retak kecil. C. Hakisan dasar pembentung dialur keluar. Punca utama, culvert invert dibina terlalu curam sehingga air mengalir terlalu laju. Culvert invert dibina terlalu rata dengan kejatuhan yang berlebihan di bahagian luar. Dengan ini, kerosakan reka bentuk atau pembinaan berlaku. Jika diabaikan, menyuci dasar sungai. Cara untuk menanganinya, pembaikan hakisan. Seterusnya, minor head wall damage. Punca utamanya, hakisan. Jika diabaikan, hakisan pada head wall dan pembentung tersumbat atau runtuh. Cara untuk menanganinya, pembaikan head wall. Ini adalah contoh gambar rajah pembentung. Akhir sekali, 4.4. Maintenance of unpavement road. Pertama, grading atau dragging. Fungsinya untuk menambah baik jalan tanah dan batu kerikil dengan menyeret bahan permukaan yang sedia ada. Kegunaannya untuk membetulkan kecacatan seperti kehilangan bentuk, berlubang dan parit tersumbat. Kegagalan turapan merupakan struktur yang akan mengalami kadar keusungan. Ia direka sehingga tidak memerlukan sebarang penyelenggaraan masa 10 hingga 15 tahun. Dianggap berjaya. Di antara perkara yang menyebabkan ia gagal ialah permukaan mula pecah menjadi licin dan memerlukan banyak penyelenggaraan setelah siap. Ia mempunyai dua jenis ban, iaitu kegagalan fungsi dan kegagalan struktur. Kegagalan fungsi. Ia direka untuk menyediakan satu laluan yang selamat dan selesa untuk kenderaan. Jika tiada keselesaan, jadi mutu turapan yang rendah membuatkan kerja pembaikan perlu dilakukan. Turapan dianggap gagal jika turapan sudah berubah yang disebabkan oleh lopak lubang korekan yang tidak lengkap. Kedua, permukaan kasar atau terlalu licin yang menyebabkan pemandu tidak dapat mengawal kenderaannya. Jadi, apakah langkah mengatasinya? Iaitu dengan menampal lopak dengan premix. Selain itu, dengan menggunakan batu baur yang mempunyai nilai pengelapan yang tinggi dan menurak permukaan dengan overlay premix yang mempunyai kadar bitumen yang rendah. Seterusnya, kegagalan struktur. Turapan jalan dianggap mengalami kegagalan struktur apabila terjadi kerosakan, iaitu rakahan, hilang rupa bentuk, lopak,
penerapan dan permukaan. Bahan permukaan jalan boleh tertanggal disebabkan kurangnya daya ikatan dengan bahan pengikat atau kekurangan bitumen yang digunakan. Kegagalan lapisan terhasil daya lebar tutupan yang tidak mencukupi berpunca dari kurang pengawasan dan penyelenggaraan. Masalah permukaan mendap pula terjadi apabila berayah membenamkan bahan di bawah yang menyebabkan bahan tidak kuat di permukaan. Kegagalan turapan boleh lentur. Ia terdiri daripada beberapa aspek, iaitu kehilangan rintangan kegelinceran yang merangkumi pada lapisan permukaan turapan, ketidakstabilan yang merangkumi gagal dalam bentuk pengaliran, penolakan, penyedukan, beralur dan bentuk berubah, penyepaian yang merangkumi akibat dari tindakan lulu hawa, daya lelasan lalu lintas dan tindakan air, dan juga disebabkan kegagalan patah akibat pemecahan turapan, contohnya garis berpetak, membujur dan melintang. Kegagalan turapan tegar pula mempunyai dua jenis, iaitu meliputi jenis kegagalan turapan struktur yang merupakan kegagalan turapan konkret, iaitu campuran yang tidak mengikuti spesifikasi. Kedua, meliputi kegagalan tulang, iaitu merebaknya retak. Kegagalan turapan tegar menyebabkan kegelinciran permukaan, iaitu masalah sehingga akan menyebabkan saiz alur bertambah. Jenis-jenis kerosakan utama turapan boleh lentur ialah keretakan, penyepaian, peralunan dan merunut, iaitu alur di tanah. Ini pula ialah jenis-jenis kerosakan turapan tegar, iaitu retakan melintang, retakan memanjang dan serpihan. Sekian, terima kasih.